Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek akhir kumpulan kami. Saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya ialah Wan Abdul Aziz bin Zakaria, bernombor pendaftaran 11 DKM 18F1005. Dan rakan-rakan saya ialah Nur Atira Najwa binti Muhammad Rizwan 11 DKM 18F2003, Amir Irfan bin Zulkifli 11 DKM 18F2008 dan Muhammad Khuzairi bin Kasman 11 DKM 18F2007. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penyela kami, iaitu Cik Haji Muhammad Ismail bin Muhammad Lita yang banyak membantu menolong kami menjayakan projek kami ini. Tajuk projek kami ialah Multi-Purpose Hand Freezing with Pedestal Base. Pengenalan. Pada masa kini, COVID-19 dikenali juga sebagai coronavirus ialah sejenis virus yang baru menyerang dunia pada tahun 2020. Virus ini sangat berbahaya dan boleh membawa maut kepada manusia. Virus ini mudah tersebar kerana salah satu kaedah penyebaran virus ini adalah sentuhan dan melalui udara. Virus ini pada mulanya dikesan di Wuhan, China. Selain itu, virus ini terus menyerang manusia di seluruh pelosok dunia. Pada tahun 2021 ini, terdapat beberapa buah syarikat terkemuka yang berjaya menghasilkan vaksin COVID-19 dari seluruh pelosok dunia. Sebagai langkah-langkah berjaga, WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan pelbagai SOP. Antaranya ialah penjarakan 1 meter dengan orang lain dan memakai pelitup muka. Oleh itu, kita juga tidak boleh mengharapkan vaksin 100% untuk mencegah COVID-19. Di Malaysia juga dikehendaki mengikut SOP ini bagi mengawal penyebaran virus. Tidak dinafikan di Malaysia juga turut terjejas kerana penyebaran virus ini. Kes yang berlaku di Malaysia sekarang ini membimbangkan banyak pihak kerana lebih 1,000 kes sehari yang dilaporkan. Oleh itu, projek kami Multi-Purpose Hand Freezing with Pedestal Base ini akan mengurangkan penyebaran virus. Kita tahu bahawa sinki yang selalu kita gunakan itu banyak menggunakan sentuhan pada pili paip. Kebanyakan perkara ini berlaku di restoran, sekolah dan sebagainya. Sekiranya produk ini siap, ianya dapat mengurangkan sentuhan pengguna di restoran dan sekolah. Selain itu, sinki ini juga hanya menggunakan pedal kaki apabila hendak menggunakannya. Hal ini jelas mengurangkan risiko jangkitan virus. Penyataan masalah. 1. Mereka satu bentuk sinki tanpa sentuhan diperlukan untuk mengurangkan kes jangkitan COVID-19 dan ia lebih baik dan lebih memudahkan pengguna. Ianya hanya perlu memijak pedal yang telah disediakan di sinki tersebut. Virus ini berkumpul pada permukaan kepala paip dan tersebar apabila orang menyentuh permukaan paip. Dengan adanya alatan ini juga boleh menggunakan pergerakan semasa hendak mencuci tangan. Objektif projek kami adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 dengan tidak berlakunya sentuhan tangan. Ia hanya menggunakan pedal yang telah kami sediakan. Oleh itu, projek ini dapat membantu mengurangkan risiko jangkitan virus pada masa kini. Secara umumnya, skop kajian ini adalah: yang pertama, sinki ini selamat digunakan untuk semua orang. Yang kedua, sinki ini sesuai diletakkan di restoran dan kawasan sekolah. Yang ketiga, bahan yang digunakan ialah pedal, tangki air, pili pipe, stainless steel single bowl sink dan besi. Yang keempat, sinki ini hanya menggunakan pedal untuk mengeluarkan air, sabun, sanitizer tanpa menggunakan sentuhan. Terusnya ialah kajian literature. Antara projek yang dikaji dan didapati di pasaran, yang pertama dari segi kos, harga yang agak tinggi dan harga bahan-bahan yang digunakan lebih tinggi. Kedua, dari segi design lebih moden. Dan ketiga, teknologi. Dia mempunyai sabun dan hand sanitizer yang menggunakan konsep yang sama seperti pipe air. Kajian literature projek kami, yang pertama kos bahan-bahan yang digunakan lebih murah berbanding di pasaran. Yang kedua, design kami tidak memerlukan ruang yang besar. Dan akhir sekali, teknologi, terdapat air dan sabun yang menggunakan konsep yang sama seperti pili pipe. Seterusnya ialah meteorologi. Dalam meteorologi kita dapat lihat ada flowchart projek 2. Yang pertama, perbincangan dengan ahli kumpulan tentang mereka bentuk projek akhir.
Seterusnya menapasi dan menyelidik bahan-bahan yang sesuai untuk digunakan untuk melakukan projek ini, membuat tinjauan harga bahan-bahan yang digunakan, membuat percubaan dan mengumpul data, membuat perbandingan antara produk kami dengan produk luaran yang sedia ada, mula membuat projek akhir, dan akhir sekali menyediakan laporan akhir dan menyediakan untuk pembentangan. Okey, Ganjat. Start looking for a title pada minggu yang pertama dan kedua. Statement problem and objective pada minggu kedua hingga minggu keempat. Scope pada minggu keempat dan lima. Introduction pada minggu kelima dan enam. Design sketch pada minggu kedua hingga minggu ketujuh. Meeting with supervisor minggu yang pertama, kedua, dan keempat dan keenam. Literature review pada minggu ke-7 dan 8. Methodology pada minggu ke-8 dan 9. Make a finding study pada minggu ke-6 hingga minggu ke-10. Conclusion pada minggu ke-7 hingga minggu ke-11. Completing the logbooks pada minggu pertama hingga minggu 13. Presentation and preparation pada minggu yang ke-11 hingga minggu ke-13. Ganjat Project 2. Okey, product design pada minggu yang pertama, kedua dan ketiga. Find information and affordable price pada minggu yang pertama hingga minggu kedua. Buying component project pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Installing component in the project pada minggu ke-8, 9, 10 dan 11. Make test run pada minggu ke-10 dan 11. Studying the project pada minggu yang pertama hingga minggu ke-12. Make a final report pada minggu yang pertama hingga minggu ke-12. Make a video pada minggu ke-11 dan 12. Completing the logbook pada minggu yang pertama hingga minggu ke-13. Make a study of finding and conclusion pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13. Overall cost analysis of the project pada minggu ke-12 dan 13. And I3CE competition preparation and presentation pada minggu ke-11 hingga minggu ke-13. Lakaran projek. Okey, kita pergi ke lakaran yang pertama yang telah kami sediakan. Okey, lakaran yang pertama ini, seperti mana yang kita dapat lihat, ia agak rumit untuk dijadikan projek akhir kerana pipe-pipe yang ada pada sinki tersebut sukar untuk dibuat, serta dia ada tempat untuk memegang tong air yang ada pada sinki tersebut. Okey, lakaran yang kedua. Lakaran yang kedua ini kami telah pilih antara ketiga lakaran yang kami telah sediakan. Kami telah pilih lakaran yang kedua ini untuk dijadikan projek akhir kami, kerana dari segi pengukuhannya ia agak kukuh kerana menggunakan konsep 4 segi serta lebih kemas berbanding lakaran-lakaran yang lain, serta terdapatnya tempat untuk meletakkan ataupun menampung tong air yang ada pada sinki tersebut. Okey, lakaran yang ketiga. Lakaran yang ketiga ini adalah agak kemas, tetapi ia dari segi pengukuhan ia agak kurang kukuh kerana berbentuk segitiga berbanding lakaran kami yang kedua. Setelah kami berbincang, kami memilih lakaran yang kedua untuk dijadikan projek akhir kami kerana atas faktor kekemasan dan pengukuhan yang ada pada lakaran yang kedua. Seterusnya ialah jadual pokok. Di sini terdapat satu jadual mengenai reka bentuk produk yang kami membuat percubaan dan membuat perbandingan antara reka bentuk yang kami pilih. Yang pertama, proses pembuatan. Untuk proses pembuatan, reka bentuk kedua sangat mudah dilakukan berbanding reka bentuk 1 dan 3. Selain itu, ketahanan produk reka bentuk 2, kami menggunakan besi sebagai rangka projek kami. Kami menggunakan kipalan untuk membuat rangka projek supaya lebih kukuh berbanding reka bentuk 1 dan 3 yang kami menggunakan pad PVC. Ketahanan pad PVC tidak tahan lama berbanding besi. Tetapi ketiga-tiga reka bentuk mempunyai sistem yang sama, iaitu menggunakan pedal kaki untuk mengeluarkan air, sanitizer dan sabun. Result dan analisis apabila menggunakan projek kami pada 3 tempat. Sekolah, restoran dan IPT. Bilangan pengguna setiap hari di sekolah 500, restoran 50, IPT 900. Harga sebotol sabun dan sanitizer RM15, restoran RM15 dan IPT RM15. Tahanan sabun dan sanitizer 6 jam, restoran 3 hari, IPT 5 jam. Satu tangki air yang dapat
yang tampung untuk mengguna sekolah 60 liter, restoran 60 liter, IPT 60 liter. Kesimpulan, akhir sekali, kita dapat tahu bahawa teknologi dan inovasi dapat memudahkan dan menjaga keselamatan pengguna, terbukti dapat memberi faedah kepada masyarakat. Teknologi dan inovasi yang lebih baik juga akan membawa kualiti kecakapan dan keselamatan. Kajian sebelum ini menunjukkan ramai orang terkena jangkitan COVID-19 hanya melalui sentuhan. Oleh itu, kami membuat satu inovasi yang dapat mengurangkan jangkitan, iaitu reka bentuk multi-purpose hand-free sink with pedestal base. Berbanding dengan sinki biasa, reka bentuk baru ini jauh lebih baik. Projek ini bagus digunakan di restoran dan kawasan sekolah. Reka bentuk ini berfungsi adalah hanya memijak pada pedal yang disediakan. Terdapat 3 pedal untuk mengeluarkan air, sabun dan sanitizer. Dengan inovasi reka bentuk baru ini dapat memberi impak yang lebih positif seperti mengurangkan jangkitan dan dapat membantu pihak kesihatan Malaysia dalam menangani wabak ini.